Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia yang memaparkan pelbagai peristiwa yang berlaku di sekitar benua Asia sepanjang minggu ini. 15 hari bulan Oktober 2012 merupakan tarikh keramat dan hari penuh bersejarah apabila Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Moro MILF menandatangani perjanjian damai awal ke arah menamatkan konflik 40 tahun di negara itu. Perjanjian tersebut memberikan kedua-dua pihak harapan dan cabaran dalam menghasilkan peta jalan bagi penyelesaian muktamad secara aman. Bukan sahaja bagi negara Filipina sendiri tetapi khususnya rantau ini dan juga di peringkat antarabangsa. Segmen kali ini juga memaparkan kecekalan keluarga korban pengeboman Bali dalam menempuh kehidupan seterusnya meskipun peristiwa itu sudah 10 tahun berlalu. Bersama Hajah Aminah Duraman untuk mengikuti laporannya. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Moro MILF akhirnya bersetuju berdamai melalui satu rangka kerja Persetujuan Perdamaian Mindanao yang ditandatangani secara rasmi 15 Oktober lalu di Istana Malacañang, Manila. Proses perdamaian antara kedua-dua pihak berlaku setelah hampir 40 tahun yang telah mengorbankan 1,200 jiwa dan melumpuhkan pembangunan negara. Perjanjian damai awal ditandatangani oleh Perunding Kerajaan Mervik Leonen dan rakan sejawatannya dari MILF, Mohagir Iqbal. Saat bersejarah ini turut disaksikan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III, pengerusi MILF Al-Haj Murad Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib Razak yang negaranya menjadi pengantara perundingan antara kedua-dua pihak sejak 10 tahun lalu. Perjanjian ini menyaksikan penubuhan Suruhanjaya Peralihan untuk menggubal draft undang-undang pembentukan wilayah baru bangsa Moro menggantikan wilayah otonomi Islam Mindanao. Sementara itu, penduduk Islam Filipina yang tinggal di selatan negara itu berharap perjanjian awal perdamaian bersejarah antara kedua-dua pihak itu akan dapat memperbaiki kehidupan mereka. Wanita kepada 11 orang anak ini adalah antara kaum ibu yang berharap perdamaian terus berkekalan. Beliau tidak pernah melupakan mengenai penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi bersama anak-anaknya yang terpaksa bersembunyi dan melarikan diri ke sana sini apabila penempatan mereka digempur oleh tentera kerajaan. Selain itu, keluarganya juga menderita kelaparan dan ancaman-ancaman yang hampir merenggut nyawa mereka sendiri. Guru sekolah ini juga berharap perjanjian yang dimeterai akan memberikan harapan dan sinar baru dalam kehidupan kanak-kanak untuk kembali semula bersekolah demi masa depan mereka. Sekolah-sekolah di kawasan ini turut terjejas oleh pertempuran bulan Ogos lalu. Atap beberapa buah bilik darjah musnah dan meninggalkan kesan tembakan peluru. Berikutan kejadian itu, kira-kira 200 dari 1,000 orang muridnya tidak bersekolah akibat ketakutan. Yung mga Muslim talaga eh. Hindi naman po lahat. Meskipun kejadian pengeboman Bali telah mencecah 10 tahun, namun keluarga yang kehilangan keluarga yang tersayang masih sukar melupakan peristiwa tersebut. Hayati Eka Laksimi, 42 tahun, seorang suri rumah tangga, sebelum serangan itu kehilangan suami apabila kereta dari syarikat kerjanya yang dipandu bersama dengan 2 rakan sekerjanya terperangkap dalam lalu lintas di luar tempat kejadian menyebabkan mereka terbunuh. Mayat suaminya dapat dikenal pasti selepas 7 hari serangan. Tapi sekarang saya berusaha untuk bangkit berjuang. Satu, agar teroris melihat cukuplah kita jadi korban seperti itu. Jangan lagi dia lakukan hal-hal yang membinasakan sampai bikin anak yatim masal. Yang kedua, janganlah lagi melakukan itu sehingga agama kita yang seagama Muslim dikatakan identik dengan teroris. Kerana kagum dengan semangatnya yang kental dalam menghadapi musibah tersebut, beliau yang berkelulusan ijazah dalam bidang psikologi telah dilantik sebagai guru kaunseling di Sekolah Tinggi Muhammadiyah.
Atas rasa tanggungjawab sebagai seorang insan yang cintakan kedamaian, ibu tunggal ini menasihatkan murid-muridnya supaya menghindarkan diri dari berfikiran negatif yang membawa kepada tindakan yang tidak bertanggungjawab sebagaimana yang dilakukan oleh pengebom Bali. Kangen sosok seorang bapa di keluarga. Pengeboman Bali telah mengorbankan 202 orang. Kebanyakannya adalah pelancong Australia. 3 perancang utama dalam pengeboman tersebut dijatuhi hukuman mati oleh pasukan penembak pada tahun 2008. Disebabkan kos perubatan yang sangat mahal, lelaki yang berusia 21 tahun ini dengan memiliki berat badan 134 kg terus menderita akibat mengidap penyakit yang agak pelik. Su Zibin yang tinggal di bandaraya Guizhang, selatan rantau Guangxi, Zhuang, China, memiliki berat yang normal sebelum tahun 2004. Tetapi ketika berat badannya semakin naik pada usia 12 tahun, ibu bapanya tidak berfikir apa-apa mengenainya. Sehinggalah Su tiba-tiba jatuh pingsan di sebuah bar internet pada Disember tahun 2004. Menurut doktor, Su mengalami satu penyakit ganjil digelar adrenal cortisol proliferation. Tetapi hospital setempat tidak dapat memberikan rawatan segera ke atasnya atas sebab-sebab kesihatan. Su kemudian dipindah ke sebuah hospital besar di bandaraya Guangzhou, namun kos perubatan tinggi menghalang usaha merawatnya. Su kini hanya bergantung pada ubat untuk mengawal penyakitnya. Namun kegemukan yang melanda dirinya menimbulkan banyak masalah dalam kehidupannya. Menurut ayah Su, keluarganya belum lagi dapat melunaskan hutang rawatan Su dan berharap akan ada pihak yang tampil membantu meringankan bebannya. Sempena sambutan ulang tahun ke-101 Hari Kebangsaan Taiwan, Presiden Ma Ying-jeou berjanji mengetengahkan 4 perkara bagi memperbaiki taraf kehidupan rakyatnya. Perkara pertama adalah mengorak lebih mendalam tentang struktur industri dan menaikkan tahap pendapatan. Langkah kedua menyingkirkan penghalang dalam pelaburan dan ketiga meningkatkan kedaulatan kawasan daratan dan perikanan dan satu lagi langkah mendalami undang-undang demokrasi dan mewujudkan hubungan rentas selat secara aman. Presiden Taiwan juga bertekad meneruskan perjanjian perdagangan yang bersejarah dengan Beijing dan mengekalkan status kepulauan itu di bawah 3 dasar, iaitu tidak ada penyatuan, tidak ada kemerdekaan dan tidak ada kekerasan. Arowana, ikan yang dimahkotakan sebagai spesies di zaman dinosaur, menjadi tumpuan utama pada pengunjung pada pameran ikan perhiasan dan alat menangkap ikan 2012 bermula di Shanghai, China. Lebih 40 jenis arowana dipamerkan lengkap dengan maklumat negara asal dan kebanyakannya bernilai lebih 100,000 yuan di pasaran. Arowana mempunyai sejarah kewujudan sejak 300 juta tahun yang lampau. Ikan ini terkenal di kalangan pemelihara ikan perhiasan kerana sifatnya yang luar biasa. Antara ciri-ciri yang menjadi pilihan ialah bentuk kepala dan badan yang berwarna keemasan, sisik berskala panjang serta mata dan ekor yang besar. Haiwan lain yang luar biasa dan sangat berharga yang turut dipamerkan ialah cengkerang berbentuk topi dari Singapura, kuda laut dan Brazilian slider. Para pengunjung dan juga golongan kanak-kanak amat tertarik memerhatikan sifat haiwan marin yang ditontonkan. Pakar-pakar juga mengadakan perbincangan secara percuma mengenai aspek penjagaan ikan perhiasan. Juga di China, perlumbaan kereta-kereta klasik antarabangsa 2012 baru-baru ini juga mendapat perhatian di kalangan orang ramai, khususnya para penggemarnya.
30 buah kereta antik yang bermutu tinggi bersaing dalam perlumbaan 7 hari termasuk kereta antik Bentley buatan 1930-an, sebuah Porsche 911 Carrera dimiliki oleh sebuah museum Jerman dan sebuah kereta Volkswagen buatan tahun 1956. Kereta-kereta klasik ini mengembara pada kelajuan purata 60 km sejam sejauh 1,600 km dari Beijing ke Shanghai. Menurut pihak penganjur, perlumbaan ini bukan semata-mata untuk bersaing tetapi juga meningkatkan pelancongan China. Perlumbaan Red Bull Soapbox yang pertama kali diadakan di Bandar Hong Kong juga turut mendapat sambutan luar biasa apabila ribuan pengunjung menyaksikan perlumbaan yang menghiburkan dan juga melucukan. Pasukan-pasukan yang bertanding dihakimkan melalui kreativiti, gaya persembahan dan kelajuan. Sebanyak 42 buah kenderaan rekaan yang dihiasi dengan pelbagai rekaan yang unik bersaing bagi merebut juara perlumbaan Red Bull Soapbox. Pasukan yang menang akan berpeluang menyaksikan perlumbaan Grand Prix Macau Formula 3 bulan depan dan juga berpeluang beramah mesra dengan pemandu perlumba Formula 3 Carlos Sainz. And the judges scores an 8, a 10, a 10, a 9, and an 8. Not bad. ASEAN perlu mengambil langkah untuk menarik lebih ramai rakan kongsi pembiayaan bagi meningkatkan saiz dananya. Mengukuhkan hubungan ASEAN melalui prasarana fizikal dan institusi dan hubungan antara rakyat juga adalah kunci untuk merapatkan jurang pembangunan antara negara anggota dan memastikan kejayaan integrasi ASEAN. ICE pula adalah kerusi inovasi yang dihasilkan daripada bahan kitar semula dan bahan terpakai memberi banyak manfaat dan keselesaan bagi warga emas. Haiwan peliharaan pula mampu memberi keceriaan dan menjadi permata hati buat sebuah keluarga. Ikuti paparannya. ASEAN perlu mendapatkan lebih banyak dana dari rakan pembangunan untuk membangunkan prasarana dan hubungan dalam usaha untuk merapatkan jurang dalam kalangan negara anggota. Perkara ini dinyatakan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen pada Majlis Pembukaan Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN kali ke-44 di wilayah Siem Reap. Perdana Menteri berkata mengukuhkan hubungan ASEAN melalui prasarana fizikal dan institusi dan hubungan antara rakyat adalah kunci untuk merapatkan jurang pembangunan antara negara anggota dan memastikan kejayaan integrasi ASEAN. Walaupun Bank Pembangunan Asia merubuhkan dana infrastruktur ASEAN yang dilancarkan pada Mei tahun ini, ia masih kecil berbanding jumlah yang diperlukan untuk pembangunan sebenar.
ASEAN perlu mempercepatkan pelaksanaan Pelan Induk terhadap hubungan ASEAN. Oleh itu, katanya, Menteri Ekonomi dan Kewangan ASEAN perlu mengambil langkah untuk menarik lebih ramai rakan kongsi pembiayaan untuk meningkatkan saiz dana, terutama dalam ASEAN Campur 3, rakan kongsi Sidang Kemuncak Timur Asia Plus 8 dan institusi pelbagai hala. 2. ការតភ្ជាប់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច និង 3. ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម Efficient, Effective dan Excellent atau EC adalah kerusi inovasi yang dihasilkan daripada bahan kitar semula dan bahan terpakai. Lebih menarik, kerusi untuk keselesaan warga emas beriadah itu dan merupakan hasil usaha 10 kaki tangan Rumah Sri Kenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Jejawi. Ketua projek berkenaan berkata, EC yang bersifat mesra pengguna itu menggunakan 70% bahan terpakai dan kitar semula. Ia sesuai untuk warga emas yang terlantar dan golongan kelainan upaya. Ia dicipta bagi memudahkan kerja mengangkat dan mengalihkan mereka dari katil untuk proses pembersihan dan menggunting rambut. Ketinggian EC diselaras hingga maksimum 60 cm dan minimum 45 cm mengikut keselesaan pengguna. Kos mencipta EC hanya RM150 saja, termasuk kerja-kerja kimpalan yang sepenuhnya dilakukan kaki tangan RSK. Inovatif kreatif KIK, peringkat negeri polis bagi sektor awam. Membela haiwan peliharaan mampu memberi keceriaan buat penjaganya. Misalnya, kisah seekor kucing bernama Memi yang buta kedua-dua belah matanya ketika ditemui di jalanan menjadi permata hati buat sebuah keluarga di Pulau Pinang. Walaupun tidak cukup sifat, Memi juga masih mampu menjaga dan menyayangi anak-anaknya sendiri. Bagi Natrah Wazir, kehadiran Memi sejak 2 tahun lalu menjadi penghibur mereka sekeluarga kerana keistimewaannya. Pada awalnya, beliau tidak memperdulikan Memi yang ditemui berkeliaran di tepi jalan. Namun, kejinakan haiwan itu seolah-olah meminta pertolongan menyebabkan hatinya tersentuh memelihara walaupun sebelum ini ia tidak pernah memelihara kucing. Memi yang melahirkan 5 ekor anak menggunakan sepenuh diri rasanya yang lain untuk menjaga anak-anaknya. Selepas 3 kali melahirkan, Memi mula pandai menyesuaikan dirinya. Kapal terbang mai, dia takutlah kira dia nak lari lah. Beberapa inisiatif baru sedang dilaksanakan yang tidak lama lagi membolehkan pengguna untuk menggunakan aplikasi telefon pintar untuk mencari dan menempah ruang letak kereta sebelum pergi keluar bandar. Inisiatif ini adalah hanya 2 daripada 6 prototipe bandar yang telah diperkenalkan baru-baru ini, yang dikenali sebagai Up Singapore Hackathon. Mencari tempat letak kereta merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi setiap orang di Singapura yang padat dengan penduduk. Tetapi bagaimana jika anda dapat mencari tempat letak kereta kosong dengan menggunakan telefon pintar? Penyelesaian masalah ini dengan memperkenalkan SurePark. Aplikasi ini memberitahu kepada orang ramai berapa banyak tempat letak kereta yang tidak digunakan. Satu lagi aplikasi yang menarik, Grandad, yang akan bertindak sebagai portal sehenti untuk membantu merancang tarikh perjumpaan dengan ahli keluarga dan tentang suhu sejuk di bangunan pejabat. Pemenang Up Singapore Hackathon akan diumumkan pada Sidang Kemuncak Bandar Dunia. Pasukan yang menang berpeluang meraih sehingga RM250 dari pihak berkuasa pembangunan media Singapura untuk membantu membangunkan prototipe tersebut. Called Climate Right hopes to help you turn up the heat by telling the building management how you feel. Di Pulau Pinang, Malaysia, sebuah kereta klasik model Newark yang dipasang di United Kingdom tahun 1904 menjadi perhatian. Bukan sahaja kerana ciri antiknya tetapi juga nama merdeka yang diberikan kepada kenderaan ini. Pemiliknya 2 orang beradik mengecat semula kenderaan jenis perisai ini untuk melambangkan semangat satu Malaysia. Kereta milik Teo Son Hock ini sering menjadi tumpuan orang ramai untuk mengambil gambar. Kereta antik ini dibeli oleh Teo daripada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada tahun 2007.
Ianya merupakan satu-satunya model nyewa di Asia Tenggara. Kereta jenis perisai ini mempunyai nostalgianya tersendiri kerana ia bukan sekadar kereta tetapi juga mampu dijadikan bilik tidur pada bahagian belakang kereta berikutan keluasan serta memiliki ciri model antiknya yang tidak berubah. Di Asia Tenggara. Walaupun kegemilangan kereta jenis perisai ini ditenggelami zaman, namun masih ada sesuatu yang nostalgia mengenai kereta ini. Bahan tersebut mengakhiri rancangan Dunia Asia keluaran minggu ini. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.